Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Pada pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran kita tentang tadabbur ayat-ayat pilihan, yang mana ayat pilihan yang kita pilih untuk diambil pengajaran adalah ayat Al-Kursi. Pengisian pada pagi ini merupakan pengisian yang ketujuh. Pengisian siri yang ketujuh tentang tadabbur ayat Al-Kursi. InsyaAllah pada minggu yang ke depan kita akan menyambung untuk siri yang ke-8, yang mana pengisian kita pada pagi ini dianjurkan oleh pihak Biro Agama Felcra Berhad. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada penaja kita dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah merahmati kita sentiasa. Semoga Allah memberkati pengisian kita pada pagi ini. Jadi kita terus kepada intipati siri ketujuh pada pagi ini. Pagi ini insya-Allah kita akan memasuki potongan ayat dalam ayatul kursi untuk bukti yang kelima, yang membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan lain melainkan Dia sahaja yang layak disembah, yang layak diibadahi. Bukti yang kelima ini adalah bukti kepada ayat Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Apa bukti-buktinya? Maka bukti yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Man dzalladzi yashfa'. Tiada sesiapa yang dapat yashfa', memberikan syafaat di sisi Allah, illa, melainkan biiznihi, dengan izinnya. Potongan ayat ini Allah nak menyebutkan tentang syafaat. Perkataan syafaat berada pada ayat yashfa'. Okay. Memberikan syafaat. Syafaat ini Allah bagi tahu kepada kita, tak ada siapa pun boleh beri syafaat kepada sesiapa pun melainkan setelah mendapat perkenan ataupun setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa perlu dapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhirat, syafaat itu adalah milik Allah. Potongan ayat ni sebenarnya juga memperincikan bukti yang keempat. Kalau bukti yang keempat yang telah kita belajar pada bulan lalu, kita telah diberitahu oleh Allah bahawasanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah Ta'ala ni apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi ada kaitan juga dengan bukti yang keempat. Baik, kita terus pergi kepada apa itu syafaat. Selalu orang menyebut perkataan syafaat, syafaat, syafaat. Apakah itu yang digelar sebagai syafaat? Sebelum kita masuk kepada apa itu pengertian syafaat, saya nak tunjukkan ayat Quran. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh mendengar suara saya dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak nota yang saya paparkan. Sekejap ya. Okey, kejap. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan buat salinan ayat tentang syafaat dan nota tu saya tak masukkan. Ada maklumat tambahan di sini. Okey. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk kenapa pula tak keluar di sini. Hilang dia punya dekat sini, tak nampak. Okey, tak apa. Kita dah tutup ni, saya buka ni. Okay, kita teruskan ke di sini lah. Okey, kita terus pergi kepada apakah itu pengertian syafaat. Okey, suara saya jelas ya? InsyaAllah. Jelas Ustaz. Okey. Kita lihat kepada apakah itu yang dikatakan sebagai syafaat. Ini pengertian syafaat dari sudut istilah. Okey, dari sudut istilah. Kalau kita nak lihat perkataan syafaat dari sudut bahasa, syafaat kalau kita nak lihat dari sudut bahasa, ia ada kaitan dengan makna menggenapkan. Ada kaitan dengan genap. Kalau ganjil, witir. Kalau genap, syafa'. Wasyafa'i wal watr. Kita ada ayat Quran tu kan. Wasyafa'i wal watr. Allah bersumpah dengan demi yang genap dan demi yang ganjil. Kalau ganjil, al-witru. Kalau genap, asyafa'u. Ataupun syafaat, dari sudut bahasa, ia berkaitan dengan makna wasilah, perantaraan. Boleh juga. Nama perkataan lain bagi syafaat, dia juga dikaitkan dengan wasilah, perantaraan. Dari sudut istilah, apakah makna syafaat yang sebenar-benarnya? Kata para ulama, makna syafaat ini adalah at-tawassutu lil ghairi. Mengambil perantaraan. Mengambil orang tengah. Mengambil pihak perantaraan. Mengambil pihak orang tengah lah. Ada maknanya syafaat ni dikaitkan dengan ada kita mengambil, menjadikan orang lain sebagai perantara, sebagai orang tengah. Orang tengah, orang perantaraan untuk apa? Bijalabi manfaatin. Untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Untuk mencari sesuatu
manfaat. Okay. Mengambil orang tengah ataupun mengambil perantaraan antara kita dengan Allah. So perantaraan itulah yang akan bantu untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Ataupun atau daf'i madarratin, menolak kemudaratan, menolak bahaya. Itu pun fungsi syafaat. Okay. So kenapa kita perlukan syafaat? Kerana syafaat itulah yang akan tolong kita sama ada dari sudut nak dapatkan satu manfaat, kebaikan, ataupun syafaat itu dia akan bantu kita untuk tolak mana-mana bahaya, mana-mana kemudaratan yang boleh berlaku kepada kita semasa kita berada di hari akhirat. So syafaat tu ada. Syafaat yang kita akan bincang untuk siri 7 ni, kita hanya membincangkan syafaat dari sudut, kita tak masukkanlah dalam bab Quran tu, sebab Quran tu kita sedia maklum juga menjadi syafaat. Quran juga sebagai syafaat. Jadi kita nak bincang ni selain daripada Al-Quranul Karim. Okay, itu adalah pengertian syafaat. Syafaat dia terbahagi ataupun syafaat ni ada beberapa syarat untuk layak diberikan syafaat ataupun mendapat syafaat. Syarat-syarat syafaat terbahagi kepada 2. Kita ambil pembahagian yang besar dulu. Maknanya apabila kita bincang tentang syafaat, dia ada syarat-syaratnya. Walaupun kita umat Nabi Muhammad SAW, belum pasti kita layak mendapat syafaat Nabi SAW. Kerana ia bergantung, dia tertakluk kepada syarat-syarat. Apakah itu syarat-syaratnya? Kejap lagi kita akan perincikan insya-Allah. Baik, syarat-syarat syafaat dia terbahagi kepada 2. 2 tu bermaksud ada syarat syafaat yang mesti mencukupi bagi pihak yang hendak memberikan syafaat. Ataupun kita panggil pemberi syafaat. Kalau siapa-siapa nak menolong pihak lain, yang nak menolong pihak lain itulah dia dinamakan pemberi syafaat, maka ia terikat kepada 2 syarat. Syarat pertama, pemberi syafaat itu dia mesti dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kata lain, kalau Allah tidak izinkan, maka tidak ada sebarang isu tentang syafaat. Sebab apa? Sebab syarat tidak cukup. Maka pemberi syafaat itu, dia perlu dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah syarat yang pertama. Syarat pertama ni sebenarnya, itulah pada ayat suratul kursi tu. Ayat Al-Kursi ni. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Gariskan perkataan illa
biizni. Kan Allah kata, tiada sesiapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Ingat ayat dengan izinnya. Siapa-siapa pun, hattakan di kalangan para nabi sekalipun, alaihimus salatu wassalam, tidak boleh untuk memberikan syafaat melainkan setelah Allah izin. Kalau ditanya, di mana kata syarat mesti dapat izin? Kita gunakan ayatul kursi untuk membuktikan bahawasanya pemberi syafaat itu mesti mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama. Nanti kita akan kuatkan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Syarat yang kedua bagi pemberi syafaat itu ialah mesti mendapat redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar izin, tetapi perlu juga mendapat redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya memang Allah izin betul-betul lah. Memang Allah beri, kan? Memang Allah memberikan keizinan dan keredaannya kepada pemberi syafaat. Dua syarat kepada pemberi syafaat. Dua syarat ini terpakai kepada semua makhluk. Melainkan Allah lah. Sebab Allah Ta'ala itulah. Nanti kita akan belajar. Allah juga akan memberikan syafaat. Para Nabi alaihimus salatu wassalam, orang-orang yang saleh, termasuk para malaikat, mereka terikat dengan dua syarat kerana mereka ini adalah pemberi syafaat. Okay. Dua syarat ni kita bukan letak sesuka hati. Ingat, apabila kita belajar dalam perkara agama, maka kita perlu berlandaskan kepada dalil. InsyaAllah, sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan bagaimanakah dua syarat kepada pemberi syafaat itu kita dapat rujuk, kita dapat maklumat ini insya-Allah. Sebentar lagi kita akan kemukakan ayat untuk pembuktiannya. Kemudian bagi yang nak terima syafaat pula. Contohnya kalau Nabi SAW nak tolong umatnya, sama ada nak tolong umatnya itu dapat kebaikan ataupun nak menolak umatnya itu daripada sebarang keburukan, maka umat yang nak ditolong itu, ia terikat dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Allah redha. Allah berikan keizinan kepada penerima syafaat itu, layak dia untuk diberikan pertolongan. Layak dia untuk mendapat syafaat. Kalau tidak ada syarat yang satu ni, sekalipun pemberi syafaat itu cukup syaratnya, maka tetap tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Penerima syafaat itu juga, dia mesti dapat redha Allah. Kalau Allah tidak redha, Allah tidak izin, Allah tidak redha, maknanya penerima syafaat itu, dia tidak boleh dibantu, tidak boleh diberikan syafaat buat selama-lamanya. Okay. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang syarat-syarat syafaat
yang terpakai kepada pemberi syafaat dan juga penerima syafaat. Jadi semua sekali sebenarnya ada 3 lah. Tapi kalau kita nak pecahkan kepada pemberi syafaat, ada 2 dan penerima syafaat ada 1. Di manakah rujukan ataupun dalil sama ada Al-Quran dan Hadis yang menyebut tentang syarat ini? Kita lihat pada nota yang berikutnya. Rujukan pertama adalah dalam surah An-Najm, surah 53 ayat 26, muka surat 430 ayat ini di dalam Quran. Ayat 26 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam min malakin fit samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Kata syafaat ada dekat sini. Syafa'atuhum syai'a. Illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha' wa yarda. Perhatikan terjemahan dan perhatikan pada kala yang saya telah letakkan pada nota ini untuk memudahkan melihat syarat-syaratnya. Okay. Allah kata, wa kam min malakin fis samawat. Allah kata, padahal berapa banyaknya malaikat di mana? Fis samawat, di langit. Allah bagi tahu betapa banyaknya para malaikat di langit ni. La tughni syafa'atuhum syai'a. Yang syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah. Maknanya Allah Ta'ala kata, syafaat mereka ni takkan berjaya. Tidak akan apa-apa, kata Allah. Illa melainkan min ba'di an ya'zana Allah. Ya'zana Allah, melainkan sesudah, selepas ya'zana Allah, Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Allah mengizinkan kepada siapa? Kepada malakin fis samawat, kepada para malaikat. Izin saja ke? Liman yasha'u, bagi sesiapa yang dikehendakinya. Kehendaki di sini, ia bermakna Allah Ta'ala redha dia. Redha kepada siapa? Allah redha kepada malaikat di langit-langit ni. Lepas tu, wa yarda, dan diredainya. Okey, sekarang ni dalam isu ini, siapakah pemberi syafaat itu? Pemberi syafaat itu adalah malaikat. Maknanya malaikat pun boleh ke bagi syafaat kepada kita? Boleh. Malaikat pun boleh bagi syafaat kepada kita. Malaikat ni syafaat dia Masya Allah. Nanti kita patut tuan-tuan kena ikuti kelas belajar tentang malaikat sesi petang. Okey, malaikat ni pun boleh bagi syafaat. Tetapi sekalipun malaikat boleh menjadi pemberi syafaat, ia terikat kepada 2 syarat. Syarat pertama apa? Ya'zanallahu, yang warna biru tu. Ini adalah syarat pertama. Syarat pertama. Dia mesti Allah izin. Jibril alaihi salam tidak boleh menolong mana-mana manusia kalau Allah tidak izin. Ayat ni menyebutkan kepada kita.
Syarat kedua apa? Liman yasha'u. Yang warna hijau tu. Syarat nombor 2. Pemberi syafaat. Allah kehendaki maknanya kaitan juga dengan Allah redha. Wa yarda. Dan diredainya. Diredainya siapa tu? Penerima syafaat. Maknanya kalau para malaikat nak tolong hamba-hamba Allah di muka bumi di hari akhirat nanti, maka para malaikat juga terikat dengan 2 syarat. Begitu juga dengan manusia yang nak ditolong itu. Ia juga terikat dengan 1 syarat. Okey. Kita dapat rujukan di sini. Nampak tak syarat-syaratnya? Ada dalam surah tu An-Najm. Daripada ayat surah An-Najm ini ayat yang paling lengkap yang memuatkan ketiga-tiga syarat. Inilah syarat yang kita bincang tadi tu. Pemberi syafaat terikat kepada 2 syarat. Penerima syafaat terikat dengan 1 syarat. Kesemua maklumat ini ia berada pada surah An-Najm ayat nombor 26. Semoga tuan-tuan dan puan jelas tentang syarat syafaat yang terdapat dalam surah tu An-Najm. Allah yang bagi tahu kepada kita. Maka inilah ilmu maklumat yang kita nak pegang. Jelas ya? Kita teruskan dengan ayat lain. Ayat lain seperti dalam surah Taha ayat 109. Muka surat 319. Surah Taha ayat 109 ni ada 2 syarat. 2 syarat. Tapi 2 syarat ni berkaitan dengan pemberi syafaat. Tidak termasuk penerima syafaat. Ayat 109. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin, pada hari itu. Hari apa? Hari kiamat. La tanfa'u syafa'ah, tidak berfaedah mana-mana syafaat. Illa, melainkan man azina lahu rahman, orang yang diizinkan oleh Allah. Wa radiya lahu qawla, yang Allah Ta'ala yang mengizinkan orang nak bagi syafaat itu, kata Allah, melimpah-limpah rahmatnya. Kerana Allah tu adalah rahmat. Apa syarat lain? Wa radiya lahu qawla, dan kepada orang yang diredai perkataannya. Jadi, ayat 109 ni ada 2 syarat. 2 syarat syafaat kepada siapa? Kepada pemberi syafaat itu. Syarat pertama, azina lahu rahman. Orang tu bisa dapat izin Allah ar-Rahman. Yang kedua apa? Wa radiya lahu qawla. Orang itu diredai perkataannya. Kalau tak ada 2 syarat ni, Allah kata apa? La tanfa'u syafa'ah. La tanfa'u syafa'ah. Tidak berfaedah. Tak ada mana-mana boleh bagi syafaat. Illa, melainkan. Bila Allah kata melainkan, maknanya ada syafaat yang boleh diterima. Tapi syarat dia apa? 2 syarat ini. Jadi 2 syarat inilah kita letak dekat slide inilah. Pemberi syafaat ada 2. Izin Allah dan redha Allah. Jelas? Dapat kan? Syarat-syarat ini Allah sebut di dalam surah Taha. Kita rujuk pada satu lagi ayat. Kita rujuk
dalam surah Al-Anbiya ayat 28, muka surat 324. Syarat kepada penerima syafaat. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Li ni maknanya bagi. Bagi tu maknanya orang nak terima syafaat tu. Allah kata wala yashfa'una illa, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi. Maknanya siapa yang dapat syafaat itu, liman irtada, sesiapa yang diredai Allah. Mereka tidak meminta syafaat melainkan bagi. Maknanya penerima syafaat, pemberi syafaat itu, dia tidak akan meminta syafaat melainkan orang yang nak ditolong tu mestilah manirtada, sesiapa yang diredai oleh Allah. Lepas tu manusia yang nak bagi syafaat kepada penerima syafaat ini, mereka ni macam mana bentuk sifatnya? Wahum min khasyatihi mushfiqun. Mereka selalu takut ditimpa azab oleh Allah SWT. Okey, dapat tuan-tuan syaratnya. Sesiapa yang diredai oleh Allah. Jadi surah Al-Anbiya ayat 28 ni adalah syarat untuk siapa? Penerima syafaat. Jadi setelah digabungkan, ada lagi banyak ayat lain lah. Okay, setelah digabungkan suratul Anbiya ayat 28, digabungkan dengan surah Taha ayat 109, digabungkan dengan suratul Najmi ayat 26, maka lahirlah maklumat ini. Pemberi syafaat. Jadi ayat kursi duduknya di mana? Ayat kursi duduknya di mana? Ayat kursi duduknya illa biiznihi, duduknya pada pemberi syafaat. Izin Allah. Jadi ayat kursi dia duduk di mana ayatnya? Ayat kursi duduk di sini. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Izin Allah. Duduk kat sini ya. Okey, jelas. Ada persoalan, pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Okey, kejap ni ya. Okey, kejap ya. Ada pembetulan ni. Okey, muka surat 526. Kejap ya. Suratul Najmi tu bukan 4,526. Okey, kejap. Kalau bersalah salah, kalau betulkan ya. Sekejap ya. Terima kasih. Kejap. Saya buat semak sekejap. Okey. Ada yang memberikan maklum balas bahawasanya suratul Najmi kan. Muka surat 430, bukan 430 dia kata. Okey, saya semak sekejap. Kalau saya salah tak apa. Kita betulkan. Okey, kejap. 526 kan. Oh iyalah, betul lah. Jazakillahu khairah. Okey, kat sini, minta maaf ya. Saya tersalah tengok. Okey, dekat sini, tolong betulkan ya. Dia bukan muka surat 430. Tapi di dalam Quran, dia 526. Okey, betul. Okey, terima kasih ya pada siapa ni? Puan Zainab Ahad. Jazakillahu khairah kerana membetulkan. Saya sangat suka jika ada mana-mana pihak yang boleh menegur atas mana-mana maklumat yang ada kesilapan. Saya sangat appreciate. Okey, saya sangat hargai. Okey, jelas? Ini pada halaman muka surat. Bukan pada ayat lah. Ayat dia benar. Tapi pada muka surat dalam Quran. Okey, kenapa kita selalu letakkan muka surat
supaya tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan ingat balik apa yang kita dah belajar. Sebab Quran kita kena baca selalu. Tapi nak ingat apa yang kita belajar tu kita tandalah, letaklah maklumat tersebut. Okey. Ada mana-mana maklumat yang lain? Okey. Ada pertanyaan tentang maklumat ini sebelum kita perincikan lagi? Ada? Ada sesiapa? Tak ada? Okey. Boleh dengar suara saya kan? Boleh, Ustaz. Baik kan? Okey. Boleh, Ustaz. Tahan. Okey, Alhamdulillah. Okey. Kita pergi kepada satu hadis. Okey. Hadis yang membuktikan tentang syarat-syarat yang kita bincangkan tadi tu. Okey. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah cerita tentang syafaat Nabi Allah Ibrahim kepada bapanya Azar. Okey, Azar. Azar, ulama berbeza pandangan. Ada yang kata Azar ni memang bapa dia. Ada yang mengatakan bukan. Azar ni adalah bapa saudaranya. Okey. Siapa sebenarnya Azar? Wallahu ta'ala alam. Dan berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pasti, kita bukan nak isu pada dia bapa ke, dia bapa saudara ke. Tetapi isu utamanya adalah kenapa Nabi Ibrahim dia tak boleh tolong bapa dia ataupun bapa saudara dia yang bernama Azar. Itu yang penting. Kan Nabi Ibrahim cukup tak syarat dia? Kalau ikut Nabi Ibrahim, kan? Tapi Allah memang syaratnya tak cukup lah untuk menolong bapanya. Kat mana yang tak cukup? Jadi kita lihat pada hadis ni untuk mengukuhkan bahawasanya walaupun pemberi syafaat itu dia Rasul, Nabi Ibrahim ni Rasul yang kedua, tingkatan Rasul yang memang sudah dikenali tentang darjat dia. Selepas Nabi Muhammad SAW, bapa bagi segala para Nabi tu. Kan? Dalam Nabi Allah Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Walaupun Nabi Ibrahim dia kekasih Allah, tetapi Allah telah meletakkan syarat-syarat. Dan kita tengok kisah bapa dia. Sabda Nabi SAW. Nabi Ibrahim ini, kata Nabi, dia akan berjumpa, yalqa Ibrahimu abahu. Dia akan berjumpa dengan bapanya Azar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang bapanya Azar tu dalam rupa apa? Wa ala waj'ihi azara qataratun wa ghabaratun. Dalam keadaan bapa wajahnya itu lusuh, berdebu, muram. Fayaqulu lahu Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, dia jumpa bapa dia nanti di hari akhirat, maka dia kata kepada bapanya, alam aqul laka la ta'sini. Dia kata, bukankah aku dah pesan kepada engkau, janganlah engkau membangkang kepadaku. Nabi Ibrahim mengingatkan semula, wahai ayah, ingat tak si pesan apa dulu? Dengar cakap saya, jangan bangkang. Lepas tu ayahnya jawab apa? Fayaqulu abuhu. Ayahnya menjawab, Falyawma la a'sika. Dia kata, sekarang aku tak akan bangkang lagi kepada engkau. Di hari akhirat, barulah bapaknya Nabi Allah Ibrahim. Okay. Azar tadi, barulah dia cakap, sekarang ni, okey, ayah dengar kau cakap apa. Ayah takkan bangkang, dia cakap. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam
Dia berkata kepada Allah. Kan ayah, kan anak tengok ayah simpati. Begitu juga ayah akan tengok anak akan simpati. Maknanya di hari akhirat, kita akan jumpa ahli keluarga. Tapi keadaan ahli keluarga boleh tolong kita. Inilah syarat-syarat tadi tu. Jadi Ibrahim pun bertemu dengan Allah. Dia berkata, Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tuhziyani yawma yuba'athuna. Dia kata, wahai Rabbku, engkau kan telah berjanji kepadaku untuk tidak membuatkan aku bersedih pada hari dibangkitkan. Sebab Nabi Ibrahim, dia pernah minta kepada Allah, salah satu permintaannya, untuk tidak sedihkan dia nanti di hari akhirat. Okey, Allah perkenankan. Tapi ketika di hari akhirat, Nabi Ibrahim teringat maklumat tersebut. Maka ditanya kepada Allah. Kan? Bukankah kau telah berjanji kepadaku untuk tidak membuat aku bersedih pada hari berbangkit? Lepas Nabi Ibrahim mengatakan, فَأَيُّ حِبْيٍ أَخُذَ مِنْ أَبِي الْعَبَعَدِ. Dia kata, alangkah sedihnya jika aku dipisahkan dengan ayahku. Nabi Ibrahim, dia rasa dalam banyak-banyak benda yang sedih kalau dia dipisahkan dengan bapanya. Sebab bapanya apa? Sebab bapanya bukan ke syurga lah. Bapanya kan menyembah patung-patung. Kan? Jadi bapanya akan pergi tempat lain, Nabi Ibrahim akan pergi tempat lain. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ni Allah menyatakan. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah mengatakan, aku mengharamkan syurga ke atas orang-orang yang kafir. Maknanya Nabi Allah Ibrahim dia tak boleh tolong bapaknya. Sebab apa? Sebab bapanya ini mati dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan menyembah patung-patung dan berhala-berhala. So Nabi Allah Ibrahim tak boleh tolong. Sebab syarat nak berikan syafaat, mesti orang yang nak ditolong itu Allah redha. Allah redha, perinciannya orang itu mesti dia mati dalam keadaan dia tidak kafir kepada Allah. Jelas tuan-tuan. Jadi kita kata syarat penerima syafaat itu dia apa? Allah redha kan? Apakah bentuk-bentuk Allah redha? Orang itu dia mesti mati bukan dalam keadaan kafir. Kalau ada sesiapa mati dalam keadaan kafir, tak ada siapa boleh tolong. Sebab orang mati dalam keadaan kafir, Allah Ta'ala tidak redha. Sampai bila-bila. Maknanya nanti di akhirat boleh tolong tak? Tak boleh tolong. Sebab syarat orang nak ditolong itu tidak cukup. Tidak ada. Okay. Lepas tu Allah tak nak bagi Nabi Ibrahim bersedih. Allah mengatakan, Ya Ibrahim, ma tahta rijlaika fayanzuru. Maka Allah kata, wahai Ibrahim, apa kat kaki kau tu? Maka Nabi Ibrahim pun dia memandang ke bawah kakinya. Dia tengok dekat kakinya, dia dapati apa? Huwa bidhihin multahihin fayukhadu biqawaimihi fayuqa finnar. Dia tengok dekat kakinya, ada seekor binatang yang berlumuran dengan darah. Ia menarik. Binatang tu Allah tukar bapak dia tu menjadi seekor haiwan yang berdarah. Dia tarik haiwan tersebut dan dilemparkan di dalam api neraka. Berbeza dengan orang tu. Dilempar dengan api neraka dengan ditukar menjadi seperti mana haiwan yang berlumuran dengan darah. Hadis ini menjadi satu bukti yang jelas kepada kita bahawasanya semulia mana pun pemberi syafaat itu, setinggi mana pun darjat dia di sisi Allah, kan?
indahu di sisi Allah. Kan kita belajar ayat kursi tu. Tidak ada siapa-siapa pun boleh memberikan syafaat di sisi Allah setelah Allah izinkan. Setelah Allah redha dan sebagainya. Maka Nabi Allah Ibrahim tidak dapat memberikan syafaat kepada siapa? Kepada Azar. Sama ada Azar ni memang bapa dia yang betul ataupun Azar ini adalah bapa saudaranya. Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang pasti tidak dapat membantu. Orang yang paling dia sayang, orang yang dekat dengan dia, tidak dapat Nabi Allah Ibrahim bantu. Kenapa? Kerana penerima syafaat itu, dia mati dalam keadaan kafir. Dia tidak cukup syarat Allah redha. Jelas tuan-tuan dapat bagaimana dengan kita nanti di hari akhirat. Ramai orang, dia bergantung kepada orang lain bagi syafaat. Dan dihantar anak dia belajar, mak tahfiz lah contoh kan. Contoh. Ramai orang katanya kenapa hantar anak pergi belajar Al-Quran. Nanti anak dia boleh bagi syafaat kepada dia. Dia sebenarnya, anak yang tak hafal Quran pun boleh bagi syafaat kalau soleh dan sebagainya. Tapi dia terlupa. Ibu bapa tu dia terlupa bahawasanya dia tu sendiri yang nak minta orang lain bagi syafaat, dia tu sendiri ada syarat. Jelas kan? Maksudnya kita minta Rasul bagi syafaat kepada kita. Semua nak Rasul bagi syafaat kepada kita. Tapi kita sendiri layak tak? Nak dilayak ke untuk menerima syafaat tersebut? Jadi salah satu syarat besar kalau tengok pada kisah hadis ni, janganlah kita mati dalam keadaan kita kafirkan Allah. Nanti waktu kita belajar pecahan-pecahan syafaat, kita akan jumpa syarat lain, janganlah kita mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Itu syarat kepada penerima syafaat. Kalau kita ada 10 anak kita hafal Quran banyak mana sekalipun. Kalau 10 anak kita tu mati syahid lah contoh kan. Orang mati syahid ni dia boleh tolong ramai ahli keluarga dia. Kan syafaat. Tetap tidak boleh tolong jika orang yang mati tu, yang nak ditolong tu, mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan syirik. Habis. Sebab tu, dalam perkara agama, kita kena belajar. Kita kena tahu apa yang Allah nak, apa yang Allah kehendaki. Barulah kita tahu rupa-rupanya kita tu sendiri, diri sendiri tu kena apa? Diri sendiri tu kita kena memenuhi syarat-syarat untuk orang lain tolong. Maknanya kalau kita umat Nabi Muhammad, sekalipun kita umat Nabi Muhammad, kan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kita mati dalam keadaan syirikkan Allah, habis. Nabi SAW tidak boleh menolong kita apa-apa. Itu syarat kepada penerima syafaat. Untuk mudah kita faham. Baik, kita sampai dekat bukti 5 ni kita rasa patutlah ayat kursi ni dia panggil ayat yang paling agung. Dan selama ni kita tahu ayat paling agung. Apa bukti keagungan ayat tu? Maka kita pun belajar bukti 1, bukti 2, bukti 3. Ini baru sampai bukti 5. Belum kita habis lagi ke 12 bukti. Barulah kita faham, kenapa ayatul kursi ini ayat yang paling agung berbanding dengan 6,235 ayat yang lain. Ayat ni paling agung sekali. Kenapa agung? Orang yang belajar, orang yang ikuti, dia faham, dia akan nampak keagungan ayat kursi itu. Dia akan nampak bahawa ayat kursi ini memberikan dia petunjuk, memberikan dia cahaya, menolong dia nanti sampai ke hari akhir. Kalau kita belajar bukti nombor 4 pada bulan yang lalu, ayat kursi itu membantu kita untuk kita terus hidup. Kan?
Kita cerita tentang kepemilikan kan. Apabila masuk bukti 5, ayat kursi ini memberikan kita jalan. Macam mana kau nak hidup nanti di hari akhirat? Kau nak harapkan syafaat, maka ayat kursi memberikan kita jalan. Memberikan kita panduan. Moga-moga kita semua layak, kita semua layak dan mendapat, kita semua layak dari dua sudut lah. Kita layak untuk memberi syafaat, kita juga layak untuk menerima syafaat. Semoga Allah sentiasa menjaga diri kita. Allah sentiasa melindungi kita daripada perkara-perkara yang mengeluarkan kita daripada syarat-syarat untuk memberi syafaat dan juga menerima syafaat. Kita lanjutkan lagi tentang bab syafaat ini. Okay. Kita lanjutkan. Okey. Kita terus pergi kepada maklumat berikutnya adalah pembahagian syafaat. Syafaat kategorinya, jenis-jenisnya terbahagi kepada dua. Yang pertama, syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Di hari akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan boleh memberikan syafaat. Sebab itu, kita adakan kelas hari Selasa petang jam 3 yang dibimbing oleh Ustaz Syafiq Osman untuk memberitahu kepada orang ramai apakah kelebihan, apakah kedudukan, apakah keistimewaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran, supaya orang kenal nabinya, orang tahu cerita Nabi tu. Allah terang dalam Al-Quran cerita tentang Nabi. Maka kita kenalkan Nabi itu. Jadi salah satu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia memiliki syafaat yang tidak syafaat itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Itu dipanggil syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahagian yang kedua adalah syafaat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain tu maksudnya para rasul yang lain pun dapat ruang boleh memberikan syafaat. Macam sebut Nabi Ibrahim ke, Nabi-Nabi Ulul Azmi dan Nabi-Nabi yang lain, Rasul yang lain. Yang kedua, siapa selain Rasulullah tadi? Yang kita dah jumpa pada ayat kita baca tadi tu. Para malaikat pun termasuk yang kategori kedua yang boleh memberikan syafaat. Orang-orang yang saleh termasuk dalam kategori yang kedua yang boleh memberikan syafaat. Orang mati syahid duduk pada pembahagian yang kedua yang boleh memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 jenis syafaat yang khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja, manakala selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 jenis syafaat yang Allah peruntukkan untuk pemberi syafaat tersebut. 7 jenis yang dimaksudkan adalah, yang pertama, Nabi SAW mempunyai syafaat yang nombor 1. Nombor 1 tu syafaat, dia panggil syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar sekali. Syafaat Nabi antara 7 tu, yang paling utama sekali, yang paling besar sekali adalah syafaat
yang dinamakan ia sebagai maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Apakah itu kedudukan yang terpuji? Maqam al-mahmud. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar. Nombor dua, syafaat Nabi SAW yang khusus. Nabi ada syafaat untuk ahli syurga dapat masuk syurga. Maksudnya syafaat Nabi yang kedua ni kepada orang yang memang layak masuk syurga. Tetapi dengan syafaat Nabi, orang tu dapat masuk syurga. Kenapa macam tu? Sepatutnya masuk syurga, biarlah masuk syurga, tentu dapat masuk syurga. Tak semestinya. Kenapa? Tunggu minggu depan. Kita akan ulas. Syafaat Nabi kedua ni, Nabi bagi syafaat kepada ahli syurga untuk dia masuk syurga. Kita faham tak? Maknanya, kalau kita penghuni syurga, selepas kita berjaya melintas titian, tentulah memang kita pergi syurga. Tetapi, belum lagi. Kita kena melalui Nabi SAW dulu. Baru kita boleh masuk syurga. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar. Nombor dua tu. Nombor tiga, orang Islam yang dia buat dosa besar. Orang Islam, dia buat dosa besar. Tapi dia masuk dalam neraka. Nabi SAW boleh keluarkan orang itu daripada neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW dia dapat meringankan azab bapa saudaranya Abu Talib. Bapa saudaranya Abu Talib. Pamannya. Macam mana bentuk ringan azab tu? Maknanya kalau Nabi tak bagi syafaat, tentu azab dia teruk ke? Ya. Tapi dengan syafaat Nabi, azab Abu Talib itu Nabi ringankan. Allah Ta'ala ringankan. Berkat syafaat Rasulullah SAW. Bagaimana tahap ringan tu? Minggu depan kita belajar. Yang kelima. Yang kelima, syafaat Nabi kepada umatnya untuk masukkan umatnya ke dalam syurga tanpa melalui sesi penghisapan. Ada. Siapa mereka tu? Macam mana mereka dapat? InsyaAllah nanti kita akan belajar. Yang keenam adalah golongan Al-A'raf. Golongan Al-A'raf ni maknanya golongan yang kata Al-Imam Ibnu Katsir pahalanya sama banyak dengan keburukannya. Nanti kita akan kupas insya-Allah. Yang ketujuh, Nabi SAW dapat memberi syafaat dari sudut menaikkan darjat dan kedudukan di dalam syurga. Kalau yang nombor 4 ni, Nabi dapat meringankan azab daripada berat kepada ringan. Yang nombor 4, yang nombor 7 ni, Nabi dapat menaikkan lagi darjat yang bawah kepada darjat yang lebih tinggi. Ketujuh-tujuh ini adalah syafaat bagi Nabi SAW. Jelas? Kita pergi kepada apakah syafaat yang ada pada selain Rasulullah SAW, seperti para rasul yang lain, para malaikat, orang-orang yang soleh, alim ulama dan sebagainya. Apa dia? Nombor 1. Iaitu dapat mengeluarkan orang yang berada di dalam neraka. Mengeluarkan orang yang berada di dalam neraka. Maknanya orang dalam neraka ni pun kalau nak dikeluarkan mesti memenuhi apa? Satu syarat yang telah pun kita sebutkan. Yang kedua, tidak dimasukkan seseorang ke dalam neraka. Kalau yang ni orang dah masuk neraka,
dikeluarkan melalui jalan syafaat. Kalau yang kedua ni, orang tu dipertahankan dia supaya dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Boleh, ada dua. Kedua-dua maklumat ini, termasuklah ketujuh-tujuh maklumat ini, insya-Allah kita akan sertakan, kita akan lampirkan dengan dalil yang menyebut kepada maklumat-maklumat ni. Sebenarnya semua tu daripada ayat Quran dan hadis lah. Keluarlah pembahagian syafaat-syafaat ni sebenarnya. InsyaAllah kita akan belajar pada minggu hadapan. Kita sambung minggu hadapan untuk siri yang berikutnya, siri yang ke-8 kan. Saya takut saya tersilapkan, selalu tertukar. InsyaAllah kita belajar pada minggu depan pada siri yang ke-8. Kita akan terus pergi kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar sekali. Apa itu dipanggil syafaat yang terbesar? Apakah itu dipanggil maqaman mahmud? Kita akan perincikan, insya-Allah, pada minggu hadapan, Ahad yang kedua. Ada sebarang pertanyaan, persoalan yang boleh saya bantu? Ataupun kalau tuan-tuan ada perkara yang hendak dikemukakan, ada. Tuan-tuan boleh ikuti, jelas tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar, dapat sesuatu maklumat pada pagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz yang untuk memberi syafaat tadi tu, saya kurang jelas antara izin dengan redha. Maksudnya, pemberi tu yang kita bincang tadi Rasulullah ataupun selain daripada Rasulullah. Maksudnya dia kena dapat izin. Adakah dengan izin Allah tidak mendapat redha? Boleh ke macam tu ataupun memang kena dua dapat izin dan redha? Dua. Adakah dengan Allah redha, Allah tidak izin? Boleh ke macam tu? Maksudnya apa beza ya izin dengan redha? Izin dengan redha, dia macam ni. Soalan tu juga akan menjawab kepada macam takdir yang berlaku kan. Contoh macam ni. Redha ni dia restu lah, restu yang macam, yelah, redha ni memang, okey begini contoh macam ni. Kita tengok, okey kita tahu kan, setiap yang berlaku di alam ni semua atas izin Allah, betul? Semua yang berlaku di dunia ni atas izin Allah. Baik yang berlaku atas izin Allah, buat benda yang buruk pun berlaku atas izin Allah, betul kan? Betul. Okay, contoh. Orang yang dia buat kejahatan. Dia mampu tak buat kejahatan tu kalau Allah tak izinkan? Dia takkan mampu buat kan? Sebarang kejahatan. Contoh kalau macam dia nak pergi apa? Dia nak curi lah contoh kan. Dia makan rasuah lah contoh. Berjaya tak dia mencuri tu kalau Allah tak izinkan? Itu tak berjaya, betul? Tetapi dia berjaya mencuri itu atas izin Allah. Kan? Atas izin Allah. Kalau Allah tak izin, tentu dia tak berjaya mencuri tu. Jadi Allah izinkan perbuatan mencuri itu berlaku. Tetapi adakah Allah redha, Allah restu perbuatan mencuri itu? Tidak. Orang mungkin dia salah faham tentang izin dengan redha. Macam kita juga. Dia mudah nak faham macam ni. Kita ada masyarakat yang non-Muslim. Kan? Masyarakat yang non-Muslim, dia ada hak-hak yang kita kena tunaikan. Contoh, mereka memang minum arak. Contoh, minum arak kan? Mereka nak minum arak ni boleh ke kalau kita nak sekat dia? Kita tak bagi sebotol pun minum arak. Jawapannya tak boleh. Sebab mereka ada hak yang perlu kita beri. Ataupun kita ambil contoh, arak ni semua agama tak suka. Kita ambil contoh macam tokong-tokong lah, kuih-kuih kan. Boleh ke
kita tak nak bagi satu tempat pun di Malaysia ni ada rumah-rumah ibadat yang bukan Islam. Siapanya tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka pun ada hak. Kita orang Islam, kita yang meluluskan. Adakah kita kata kita meluluskan tapak, kita berikan tanah digazetkan nak buat. Kita beri tu, adakah kita setuju dengan agama yang mereka anuti? Kita beri izin kan didirikan kuil itu, tetapi kita tidak redha dengan agama yang mereka anuti. Arti mudahnya, lain kita beri contoh macam kita izinkan anak tu minta izin. Ibu, boleh tak saya sambung belajar sekian-sekian? Mak ni sebab anak ni, kadang-kadang mak ni dia bagi izin pada anaknya, tapi hati dia tu masih lagi berbolak-balik lah. Kan? Dia izin, mak izin. Tapi hati dia, izin berbeza dengan redha. Maksudnya dengan restu. Dia ada dua perbezaan. Apatah lagi, tak boleh nak disamakanlah contoh tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab redha ni dia pemberian yang lebih tinggi daripada izin. Nanti kalau kita belajar tajuk, kalau kita belajar tentang siapa belajar tajuk syurga, kan, salah satu nikmat terbesar dalam syurga adalah dapat melihat wajah Allah. Ada satu lagi, Allah Ta'ala akan berikan keredaan. Itulah di antara yang dapat saya ulas dengan kadar yang mampu untuk membezakan antara izin dengan redha Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Okay. Baik, ada pertanyaan lain? Okay, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta jasa baik tentera perempuan untuk membaca nota yang telah diberikan kepada tentera perempuan. Baca terlebih dahulu tentang syafaat Nabi yang terbesar. Okay, baca. Lepas tu dalil-dalil lain tentang syafaat-syafaat Nabi yang lain. Minggu depan kita akan belajar. Jadi ada tak sesiapa yang belum lagi menerima nota rujukan? Siapa tak ada? Siapa belum dapat? Sesiapa yang belum dapat, sama ada yang menonton secara langsung ataupun secara tak langsung di FB Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan dan perempuan, tolong dapatkan nota tu di bahagian komen. Saya telah letakkan link Google Drive kat situ. Cari betul-betul dekat tu sebab nota tu ada banyak juga. Tengok elok-elok, kadang-kadang nota tu ada. Tapi masa duduk mencari tu, mana pula lah. Okey, kadang-kadang dia dah cari tapi tak jumpa. Kalau dah cari tak jumpa tu maknanya saya belum masukkan lagi lah dekat link tersebut. Tapi jumpa tak? Ada tak? Siapa yang tak ada nota lagi? Ada siapa yang belum ada nota? Semua dapat ya? Diam tu maknanya dapat dah tu. Dapat. Ya Ustaz, ya. Alhamdulillah. Okay. Ada. Ada insya-Allah. Baik. Kita bertemu lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Ikutkan saya nak panjang sikit lagi tapi saya memang ada keperluan. Saya agak padat sikit jadual hari ini dan ada urusan di luar juga. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan, atas kelemahan, sama ada pada penyediaan nota atau pada penyampaian. Kalau ada mana-mana yang fakta, maklumat yang saya tersalah dan tersilap, tolong diberikan teguran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada pihak penaja kita, Biro Agama Fikrah Berhad, tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.